Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha katanya, seorang perempuan dari Bani Makhzum pernah meminjam satu barangan, tetapi selepas itu menafikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya dipotong tangannya. Keluarga perempuan tersebut telah datang berjumpa Sayyidina Usamah bin Zaid dan berbincang tentang perkara tersebut. Sayyidina Usamah telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Usamah, la araka tukallimuni fi haddin min hududillah." Yang bermaksud, wahai Usamah, aku tidak ingin melihatmu merungkai ketetapan hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah. Sabda baginda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها." Atau kama qal, yang bermaksud, sesungguhnya kebinasaan golongan sebelum kamu adalah disebabkan apabila golongan yang bermartabat tinggi di kalangan kamu mencuri, dilepaskan. Namun apabila golongan bawahan yang mencuri, dipotong tangannya. Demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, jika Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Maka tangan perempuan Bani Makhzum itu pun dipotong. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana tuan-tuan? Satu orang perempuan, dia ni telah meminjam satu barang, tapi lepas tu dia nafikan barang tersebut. Maka akhirnya dibawa ke pengadilan Nabi SAW, mendapati syarat-syarat untuk dipotong tangan. Maka Nabi mengarahkan tangan wanita ini dipotong. Jadi ahli keluarga dia ni tuan-tuan sedih dengan apa yang akan menimpa salah seorang family mereka. Berjumpa dengan Nabi berjumpa dengan Sayyidina Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi SAW, untuk berbincang dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Nabi SAW tadi. Kita bagi laluan azan insyaAllah. Baik tuan-tuan, jadi keluarga family perempuan tadi pergi jumpa dengan Sayyidina Usamah bin Zaid, cuba berbincang sambil duk cerita apa yang berlaku apa semua. Maka Sayyidina Usamah pergi jumpa Nabi SAW, nak tanya, tengok kok lah ada apa-apa yang boleh dibuat. Akhirnya Nabi beritahu ke Sayyidina Usamah, "Wahai Usamah, jangan engkau menjadi orang yang mempertikaikan hudud ketetapan Allah Subhanahu wa taala." Nabi serius dalam bab ni. Bila benda melibatkan undang-undang Allah, kesalahan dilakukan telah pun dibuktikan, jangan siapa-siapa pun cuba nak nego, nak kurang-kurangkan tuan-tuan. Dan Nabi bagi tahu satu benda tuan-tuan, Nabi terus bangun khutbah, Nabi bagi nasihat ketika itu. Nabi bagi tahu satu benda yang berlaku sebelum zaman Nabi SAW, dan benda tu sedang berlaku sekarang tuan-tuan. Nabi kata apa? Sesungguhnya kebinasaan golongan sebelum kamu adalah disebabkan apabila golongan yang bermartabat tinggi di kalangan kamu mencuri, dilepaskan. Wallahu alam, tak mau komen apa-apa, tuan-tuan sendiri tengoklah. Betul tak betul? Orang yang ada jawatan, ada kuasa, ada pangkat, ada kedudukan, ada nama, bila dia buat kesalahan, mudah-mudah dilepaskan. Dan Nabi tambah lagi, sedangkan golongan bawahan yang mencuri, dipotong tangannya. Tuan-tuan nilai tengoklah apa betul tak betul yang disebut oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut ketidakadilan macam inilah yang akan mendatangkan kebinasaan, yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh menjadi salah satu bentuk bala Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersumpah, kalaulah anaknya tercinta Sayyidatina Fatimah Az-Zahra mencuri, Nabi tidak akan teragak-agak untuk memotong tangannya. Nak abang kata Nabi cukup serius dalam bab ni. Tuan-tuan, Nabi dalam bab ibadat tuan-tuan, Nabi tak pernah main-main tuan-tuan. Seriusnya Nabi SAW sampai tahap kita boleh tengok macam ni tuan-tuan. Nabi menggunakan contoh anak kesayangan sendiri. Walaupun dia anak Rasulullah, mungkinlah kata contoh. Kalaulah benda tu dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah, Nabi boleh nak minta mohon ampun kepada Allah. Sudah pasti Allah akan terima. Tapi nak tunjuk betapa Nabi itu seorang yang jujur dan amanah dengan risalah yang dibawa. Nabi kata, kalau anak sendiri pun buat salah, aku akan buat apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Keadilan itulah yang
cuba ditegakkan oleh Islam. Islam selalu suka dengan keadilan. Allah suruh kita adil. Tuan-tuan, setiap hari, setiap minggu tuan-tuan, orang lelaki terutamanya, bila mai khutbah kedua kita akan berdoa. Lepas berdoa, Tok Khatib kata apa? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kita untuk berlaku adil dan juga berlaku ihsan. Setiap minggu Tok Khatib kan sebut ayat tu kan. Tuan-tuan, peringatan kat kita. Apa-apa pun adil tuan-tuan. Jangan pilih kasih. Oh, sebab dia ni ada pangkat, dia ni dia ketua, dia boleh terlepas macam tu saja. Walaupun kesalahan tu kadang-kadang terang-terang depan mata tuan-tuan. Terang-terang. Orang berkeluar habis segala bukti yang ada. Tiba-tiba, tutup. Okey, case close. Sedih kita tuan-tuan. Tapi orang yang kecil-kecil ini tuan, kadang-kadang yang curi di supermarket lah apalah, kadang-kadang curi tu dengan sebab memang dia tak ada duit, lapak tuan-tuan. Orang tak heran tu dia humban masuk dalam penjara. Dan macam tak adil tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kita ni marhain, rakyat biasa. Yang itulah yang selalu berlaku. Bukan saya sebut, hadis sebut. Disebut oleh Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya takut orang tengok, orang marah saya pula. Bukan nak marah, kita duk sebut benda betul. Kan? Baik tuan-tuan, sikit lagi insya-Allah. Dari Sayyidina Abdul Rahman bin Jarir berkata, Sa'altu Fadalata bin Ubaidin an ta'liqi yadis sariqi fi unuqihi. Qala sunnatun qata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada sariqin wa 'allaqa yadahu fi unuqihi. Atau kama qala, yang bermaksud, aku bertanya kepada Fadalah bin Ubaid berkenaan menggantung tangan pencuri di lehernya. Adakah termasuk dalam perkara sunnah? Jawabnya, dibawa seorang pencuri menghadap Nabi SAW, lalu dipotong tangannya, kemudian diarahkan supaya digantung tangannya di lehernya. Lepas potong, gantung pula kat leher dia. Supaya apa tuan-tuan? Sebagai pengajaran kepada diri dia dan kepada semua orang. Zalim ke tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata hak tu zalim, lah ni macam tu lah orang duk meretuih tak habis. Zalimnya hukuman merokok sampai 10,000. Sama lah tuan-tuan. Saya memang bagi contoh tu lah, tak ada contoh lain lah. Sebab itu contoh terbaru yang menimbulkan ketakutan umat-umat di Malaysia. Tak kira apa bangsa, apa agama, semua takut tuan-tuan. Sebab tu kena faham tuan-tuan, Allah ni nak suruh kita takut kat dia ya. Dalam hati ni nak bagi ada rasa takut. Bila takut baru tak berani nak buat benda-benda yang dilarang. Hak tu ini disebut ittaqullah, takutlah Allah. Takut, nak bagi ada rasa takut tu je. Tapi masalah dia kebelakangan ni orang semakin berani. Yang tu je yang jadi punca. Bila berani, dia tak ada rasa takut, iman dia tak ada, dia akan buat dosa maksiat. Bila buat dosa maksiat, benda tu akan dikira sebagai kejahatan. Cara nak hilangkan kejahatan, nak tebus balik, ikutlah hukuman yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ulama menyatakan, taubat seorang pencuri tidak berguna, melainkan dia mengembalikan barangan yang dicuri. Jika dia muflis, hendaklah dia meminta halal dari pemilik barang yang dicuri. Tuan-tuan, bila cerita tentang dosa-dosa besar ni tuan-tuan, cara nak hapuskan kita dah tengok awal dulu pada pertemuan pertama, dan kita dah ulang juga 2-3 kali tuan-tuan. Kena bertaubat berserta syarat-syaratnya. Menyesal dengan apa kita buat, berazam tak mau buat dah, berjanji takkan ulang lagi benda tu, istighfar, mohon ampun, kemudian stop tu perkara-perkara keji yang kita buat tu. Tapi mencuri melibatkan manusia dengan manusia. Dia ada syarat tambahan khas yang duduk di tempat yang pertama sekali, dapatkan kemaafan daripada manusia yang kita zalimi dia. Kalau kita fitnah dia, kena jumpa minta maaf. Kita kutuk dia, jumpa minta maaf. Kita curi barang dia, jumpa minta maaf. Tak maaf lah, dulu pernah curi sekian-sekian benda apa semua. Tuan dia kata, anak aku minta maaf, ganti balik. Oh, nak ganti mana nak dapat dah benda ni apa semua. Aku tak kira, anak aku maaf, minta balik barang aku. Aku nak yang tu ya. Kita kena dapatkan demi sebuah kemaafan. Lagi mana tuan dia tak maaf tuan-tuan, berbuih-buih mulut kita istighfar ke Allah pun, sikit pun Allah Ta'ala takkan terima. Sebab di sana ada satu hak yang belum ditunaikan sebelum kita nak tunaikan hak kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak manusia dengan manusia. Jadi tuan-tuan,
nampaknya dua dosa derek-derek ni yang kita tengok ni tuan-tuan, iaitulah bulan lepas menuduh orang perempuan berzina, kemudian dosa ni mencuri, dua-dua melibatkan manusia. Kalau bulan lepas ending dia Syekh kata apa? Jaga lidah, sebab Nabi sebut dalam beberapa hadis antara punca utama orang masuk neraka Allah disebabkan lidah yang tidak dijaga. Kata orang, kutuk orang, fitnah orang. Dia buat ni menggunakan lidah kan, mengadu domba, menyebabkan orang bergaduh dan sebagainya. Sama juga dengan mencuri. Dosa melibatkan manusia, kena jumpa mohon ampun. Kalaulah orang tu dah meninggal tuan-tuan, macam mana kita nak buat? Habis-habis tak ada, usahalah jumpa waris dia. Dulu saya pernah pecah masuk rumah ayah hamba, saya curi sekian-sekian barang. Ni nak minta maaf ni, kalau nak ganti nah, ini je yang mampu saya ganti. Mudah-mudahan dengan saya banyak kat hampa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa saya dengan ayah hampa. Kita boleh buat lagu tu tuan-tuan. Lakukanlah apa-apa pun. Korang-korang tunjuk keikhlasan kita kepada Allah, bahawa kita nak berubah, kita nak kembali semula ke jalan yang betul. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, ampunkan dosa-dosa kita. Hak tu antara benda yang mesti kita buat. Bukan perlu, mesti, wajib, untuk nak mendapatkan kemudahan dan ketenangan di hari akhirat. Kita tak mau tuan-tuan, kita berada di akhirat, kita termasuk dalam golongan yang terlibat dengan huru hara dan kedahsyatan hari akhirat. Tak mau tuan-tuan. Biar pi orang lain menjerit, biar pi orang lain jadi apa pun, kita nak kita tenang, relax, tak terasa takut, sebab kita berada di golongan kanan yang akan diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, amin.